Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita akan berkongsi berkaitan subjek usuluddin bagi tingkatan 3 pada kali ini dalam bab sirah yang bertajuk Nash'atud Daulah Al-Umayyah, iaitu penubuhan kerajaan Umayyah. Okey. Kerajaan Umayyah ni bertitik tolak daripada peristiwa perang yang sengit di antara Muawiyah radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali. Dua kelompok ini berperang sehinggalah berakhirnya peristiwa itu dengan pelantikan Muawiyah menjadi pemimpin di Syam dan Sayyidina Ali menjadi pemimpin di Iraq. Okay. Kemudian tengok yang alif tu ba'da qatli Ali bin Abi Talib buyi'a al-Hasan. Selepas kematian ataupun dibunuhnya Sayyidina Ali, maka orang Islam pada masa itu membai'ah Hasan sebagai pemimpin. Selepas Ali dibunuh, dibai'ah dan dilantik Sayyidina Hasan sebagai pemimpin. Kemudian fasallamal khilafah ila Muawiyah, dia menyerahkan, Sayyidina Hasan menyerahkan khilafah pemerintahan kepada Muawiyah pada tahun 41 Hijrah. Selepas berlaku perdamaian di antara puak-puak Hasan dan puak Muawiyah. Okey, kemudian muassisa Muawiyah, muassasuha Muawiyah bin Abi Sufyan. Pengasas bagi kerajaan Umayyah ini ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Yahmilu ismu jaddihi Umayyah, menggunakan nama datuknya iaitu Umayyah. Dan seterusnya awalul muluk fil Islam. Kerajaan ini adalah kerajaan bersistem beraja yang pertama di dalam Islam. Okey, kita tengok kepada tiga tokoh dalam khalifah Umayyah. Tiga tokoh dalam kerajaan Umayyah ini. Yang pertama iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ismuhu Abu Abdurrahman Muawiyah bin Abi Sufyan bin Sakhri bin Harbi bin Umayyah. Okey, itu nama penuh beliau, Abu Abdurrahman bin Muawiyah bin Abi Sufyan bin Sakhri bin Harbi bin Umayyah, dan ibunya Ummuhu Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Itu ibu dia. Kemudian nash'atuhu wulida bi Makkah, kehidupan beliau wulida bi Makkah qabla al-bi'sah khamsata sinin, iaitu dilahirkan di Makkah 5 tahun sebelum Nabi dibangkitkan. Okey, kemudian kana rajulan tawilan jasiman, seorang yang tinggi yang bertubuh sasa, bertubuh sasa. Kemudian aslama ma'a abihi wa akhihi Yazid yaumal fathi, dia memeluk Islam bersama bapanya Abi Sufyan dan saudaranya Yazid pada yaumil fathi, pada peristiwa pembukaan kota Mekah. Dan ahadun min kutabil wahyi, salah seorang daripada penulis wahyu Muawiyah ni. Okey, khilafatuhu tawalla al-khilafah sanah ahada wa arba'una hijrah. Dilantik menjadi khalifah pada tahun 41 hijrah. Okey, kemudian kana maddah khilafatihi
Okey, zaman ataupun tempoh pemerintahan beliau adalah selama 19 tahun. Awwalu malikin li daulatil Umayyah. Beliau merupakan raja yang pertama ataupun sultan yang pertama bagi kerajaan Al-Umayyah. Okey, kemudian islahatuhu ja'ala Dimashq maqarra khilafatihi. Beliau menjadikan kota Damsyik sebagai pusat pemerintahan beliau. Balagtu futuhatuhu al-muhit al-atlasi as-Sudan kasiron minal jazairil Yunan wad Dardanil bi Turkiya, iaitu beliau telah menakluk sehingga ke lautan Atlantik dan membuka negara Sudan dan menakluk kebanyakan pulau-pulau di Greek dan Dardanelles di Turki. Okey, kemudian wa awwalu man ittakhazal al-haras fil Islam, orang yang pertama melantik pengawal dalam Islam. Wa awwalu man nasabal mihrab fil masjid, dan orang yang pertama yang mendirikan mihrab di masjid. Wafatuhu tufiya fi Rajabin, beliau kematian beliau meninggal dunia di Damsyik pada usia 78 tahun pada tahun 60 Hijrah dan di bulan Rajab. Beliau meninggal pada bulan Rajab tahun 60 Hijrah pada umur 78 tahun. Okey, kemudian kita tengok pula tokoh yang kedua, iaitu Abdul Malik bin Marwan. Okey, kita tengok Abdul Malik bin Marwan. Okey, nama beliau ialah Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah. Beliau ialah Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abul As bin Umayyah. Kemudian waliduhu Marwan bin Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah. Bapanya ialah Marwan bin Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah. Wa ummuhu Aisyah bintu Muawiyah bin Mughirah. Dan ibunya adalah Aisyah binti Muawiyah bin Mughirah. Kemudian nash'atuhu wulida, dilahirkan pada tahun 26 Hijrah. Kana raba'atu minar rijal al-aqrab ilal qasri. Beliau adalah orang yang dilahirkan ataupun dibesarkan di dalam istana. Kemudian naqashul khatimah amantu billahi mukhlasan, iaitu beliau adalah seorang yang dia pakai cincin yang ditulis pada cincinnya itu, aku beriman kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Abdul Malik bin Marwan ni ada pada cincin dia terukir tulisan amantu billah subhanahu wa ta'ala mukhlasan, iaitu aku beriman kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Okey, awal apa lagi? Ummuhu kana qabla al-khilafah fil ibadiz zuhad. Sebelum menjadi khalifah, beliau adalah dalam kalangan ahli ibadah dan yang sangat zuhud. Kemudian ista'maluhu Muawiyah fil Madinah wa umruhu sittata asyara sanatan. Dilantik, Muawiyah melantik beliau bertugas di Madinah ketika beliau berusia 16 tahun lagi.
Okay, seterusnya khilafatuhu tawallal khilafah ba'da mauti abihi Marwan bin Al-Hakam. Dia dilantik menjadi khalifah apabila bapanya meninggal dunia, iaitu Marwan bin Al-Hakam pada tahun 65 Hijrah. Wada'a Abdul Malik bin Marwan fawaidal daulah min jadid ala ussisa qawiyah, iaitu Abdul Malik dia mengukuhkan semula asas kerajaan dengan asas yang kukuh. Dialah pemula, dia kukuhkan balik asas pada kedaulatan kerajaan Umayyah ni supaya menjadi kukuh semula. Dan kemudian Al-Mu'assisus Sani Lid-Daulah Al-Umayyah dikenali sebagai pengasas yang kedua bagi kerajaan Umayyah. Maddatu khilafatihi, dan tempoh beliau menjadi khalifah adalah selama 21 tahun. Islahatuhu, apa yang pembaharuan yang beliau buat semasa menjadi khalifah ialah al-qada'i 'alal harakah al-khawarij, menghapuskan gerakan khawarij. Yang kedua, naqalatil ad-dawawin minal farsiyah war rumaniyah min ilal arabiyah, iaitu memindahkan buku-buku daripada Farsi dan Rum ke negara Arab. Yang ketiga, dhabtul huruf bin nuqati wal harakat, menandakan huruf-huruf dengan baris dan sebutan. Yang keempat, awwalu man naqasha bil arabiyyah 'ala darahim, iaitu orang yang pertama mencipta mata wang dinar di dalam Islam. Kemudian wafatuhu, kematian beliau, tufiya Abdul Malik fi sanah, iaitu Abdul Malik bin Marwan meninggal dunia pada ketika berusia 60 tahun pada tahun 80 Hijrah di Damsyik. Okey, itu adalah sejarah Abdul Malik bin Marwan. Okey, kita teruskan kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, ismuhu Abu Hafsin Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam. Nama beliau ialah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam. Ayahnya bernama Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam, waliduhu, dan ummuhu Ummu Asim bin Umar bin Al-Khattab. Ibunya adalah cicit kepada Umar bin Al-Khattab. Nash'atuhu, wulida sanati, dilahirkan pada tahun 61 Hijrah di Madinah. Kanal hasanul akhlaq wal khuluq kamil akal wafirul ilmi. Beliau adalah seorang yang berakhlak mulia, bertubuh badan yang sempurna, akal fikiran yang sempurna, ilmu yang banyak, dan seorang yang lembut hati. Kemudian kana mujibul ilmi wa ihtimamuhu bil hadisin nabawi. Beliau begitu meminati bidang ilmu dan mengambil berat tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad balagha syuyukhuhu, dan tercatat bilangan guru beliau adalah seramai 33 orang. Salah satu wa salasuna, 33 orang.
8 daripada mereka adalah sahabat dan 25 orang daripada mereka adalah at-tabi'in. Okey, qad bala minhum minas sahabah, 8 daripadanya, 8 daripada guru kepada Umar bin Abdul Aziz ni, 8 daripadanya daripada kalangan sahabat Nabi dan 25 orang daripada tabi'in. Okey, khilafatuhu, pemerintahan beliau, pemerintahan Umar Abdul Aziz ni, tawalla al-khilafah ba'da mauti Sulaiman bin Abdul Malik. Umar Abdul Aziz adalah gubernur pada masa Sulaiman bin Abdul Malik. Setelah Sulaiman meninggal dunia pada tahun 99 Hijrah, Umar dilantik sebagai khalifah. Kana adilan zahidan jayyidas siyasah. Okey, kana adilan zahidan jayyidan siyasah harisan al-amalu bil Quran was sunnah. Beliau adalah seorang yang adil, yang baik pemerintahannya, sentiasa ingin mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam pemerintahannya. Kemudian udda inda ahlil ilmi minal khulafa'ir rasyidin khamisihim. Kemudian beliau dianggap sebagai khulafa ar-rasyidin yang kelima. Maddatu khilafatihi sanatani wa khamsatu ashhurin. Dan pemerintahan beliau berlangsung selama 2 tahun 5 bulan. Islahatuhu, antara pembaharuan yang beliau buat ialah nasyara al-ilmi bi irsalil ulama ilal amsari wal bawadi, iaitu dia menyebarkan ilmu dengan menghantar ulama-ulama ke bandar-bandar dan kampung-kampung. Okey. Kemudian amara bi tadwinis sunnah, beliau mengarahkan membukukan hadis-hadis Nabi SAW. Dan yang ketiga, tauzi'ud dakhli was-sawrati adilan, iaitu membahagikan pendapatan negara dan kekayaan secara adil. Okey, wafatuhu, tufiya Umar bin Abdul Aziz yaumul Jumaah, pada dia meninggal dunia pada hari Jumaat, 10 malam terakhir bulan Rajab tahun 101 Hijrah, ketika beliau berusia 40 tahun. Sababa wafatihi masmum wa dufina bisyam. Sesetengah pendapat mengatakan beliau mati disebabkan oleh racun, diberi racun, dan beliau dikebumikan di Syam. Okey, itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan kerajaan Umayyah, dan kita berkenalan dengan 3 orang ataupun 3 tokoh dalam khalifah ataupun 3 orang pemerintah dalam kerajaan Umayyah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.